أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana taala peluang kepada kita dapat kita berjumpa lagi di dalam ruangan kita untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersama dengan hadis di dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, yang mana kita pada hari ini pada hadis yang ke-17 insya-Allah taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sekarang berada di dalam bulan Sya'ban. Kita sekarang di dalam bulan Sya'ban pada tanggal yang ke-4 Sya'ban ataupun 3 Sya'ban. Maka hampir kita beberapa hari lagi kita akan jumpa dengan tetamu kita yang kita duk nanti sepanjang tahun untuk nak jumpa dengan tetamu yang agak mulia ini, iaitu bulan Ramadan, yang kita sedar-sedar untuk nak terima bulan ini untuk nak beramal, untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak puasa pada siang hari dan juga qiyam pada malam hari, kerana bulan yang penuh dengan ibadah, bulan penuh dengan al-maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bulan yang penuh dengan itqum minan nar. Allah Taala akan membebaskan hamba dia daripada api neraka. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, wilah kita semua ni dapat nak sambut dan hidup dalam bulan Ramadan pada tahun ini, dan juga minta doa kepada Allah Taala jadi hamba Allah Taala yang dapat maghfirah, keampunan daripada Allah SWT pada bulan Ramadan. Kerana kita takut apabila kita nanti dengan bulan yang mulia ini sepanjang tahun, tetapi apabila kita masuk di dalam bulan Ramadan dan juga kita keluar daripada bulan Ramadan tanpa kita dapat keampunan daripada Allah SWT, ini sangat rugi bagi kita, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Kita sentiasa suka beribadat kepada Allah SWT, suka ta'at kepada Allah SWT. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allah Ta'ala yang duk jaga, duk kontrol, duk jaga jantung kita, hati kita. Minta Allah Ta'ala ni hati kita, jantung kita ni suka dengan ta'at,
kepada Allah SWT, suka beribadat kepada Allah SWT, kerana tidak ada kelazatan, benda yang sedap sekali apabila kita rasa sedap dengan beribadat kepada Allah SWT. Kadang-kadang setengah orang pada bulan Ramadan dia dapat kelazatan, dia dapat sedap, benda yang sedap kali dalam ibadat kepada Allah SWT dalam bulan Ramadan. Sama ada dia maya pada malam hari, maya qiyamul lain, maya orang panggil kata maya tarawih sepanjang malam, sama ada satu juzuk ataupun beberapa juzuk, kita dapat kemanisan iman dengan kita beribadat kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita dalam bulan Ramadan kita puasa, kita boleh nak boleh nak cuba, boleh nak sabar dengan sebab dahaga kita kepada air, dengan sebab kita lapar kita kepada makanan, kita jaga syahwat kita daripada benda-benda yang punah puasa kita dapat sedap, dapat kemanisan dalam kita beribadat kepada Allah SWT. Kadang-kadang satu orang berapa mana selepas daripada dia tinggal, dia keluar daripada bulan Ramadan yang tahun lepas, dia tak biasa jumpa dengan kemanisan iman dia, dan juga dia nanti untuk nak berjumpa dengan kemanisan iman dia di dalam bulan Ramadan yang akan datang kepada kita. Maka alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ramai yang kita dengar pada hari ini di kalangan ikhwah kita, saudara kita baik, saudari kita baik, kita dengar semua berita mengenai dengan seorang ni mati, tempat tu mati, di sini mati. Itu nak tunjuk kata peringatan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Benar sesungguhnya kematian satu orang kafa bil mar'i, cukup bagi satu orang apabila mati satu orang ni jadi pengajian peringatan kepada dia. Dengar satu berita, satu khabar ada saudara mati di sana, cukup bagi dia untuk mati saudara itu tu jadi ingatan, jadi berian pengajaran kepada dia untuk dia nak ingat kepada Allah Subhanahu Taala, ingat kepada Allah, ingat kepada mati, dan juga selalu dia ni kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Apa dosa kesalahan yang dia buat, dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Cukup. As-salafus salih dulu apabila saudara dia mati, dia pergi tanam saudara dia, menangis. Tiap kerana kematian satu orang boleh jadi peringatan, pengajaran kepada satu orang yang Allah Ta'ala sedang nyawa kepada dia. Sebab itu Nabi SAW ni, kita ingat mati banyak. Kerana apabila kita ingat kemati, kita akan segera untuk nak beribadat kepada Allah SWT. Kita akan segera untuk nak tambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Kita ingat. Kerana kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa itu akan cuba dengan kemati. Dia akan cuba, akan dapat mati. Dia kena mati. Fa idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila satu ajal orang mati, satu orang umur dia mati, dia telah mari, dia tak boleh nak dia tidak boleh nak minta masa, kata nanti satu saat aku minta nak hidup dulu, jangan ambil nyawa aku lagi. Ataupun dia nak cepat, nak mati cepat satu saat pun tidak boleh, tidak dapat mintaan daripada Allah SWT. Kerana likulli ummatin ajal, setiap orang, setiap umat ada masa dia yang Allah Ta'ala tentu. Kita dah ngaji pada hadis yang ketiga, yang keempat dulu, bi katbi rizqihi wa ajalihi. Hadis mengenai dengan cipta Allah Ta'ala kita dalam perut rahim seorang ibu, Allah Ta'ala dah tulis ajal satu orang. Allah Ta'ala dah tulis ajal satu orang, maka apabila ajal datang kita akan mati, akan dapat. Kita tidak boleh nak melewatkan ajal kita ataupun mencepatkan ajal kita. Maka dengan sebab itu, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan khabar kematian satu orang, kita ingat, segera ingat kepada Allah SWT, dan juga tambahlah ibadat kita kepada Allah SWT. Kerana kita datang dunia ini, kita doa sama bahawa kita ni, kerja kita untuk liya'budun, ibadat kepada Allah SWT. Apa hidup kita apabila kita tidak ada beribadat kepada Allah Ta'ala? Apa orang panggil kata hidup kita
gapo harga kita, gapo hidup kita, kalaulah hidup kita tidak banyak dengan ibadat kepada Allah SWT, tidak ada harga hidup kita. Kalau tidak beribadat kepada Allah SWT, maka segeralah kita kembali kepada Allah SWT. Lebih-lebih lagi semasa yang hampir dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia yang akan jumpa dengan kita, mari cari kita, kita bertaubat kepada Allah SWT. Gapo yang kita buat salah, kita bertaubat kepada Allah SWT. Gapo yang kita nak lari, nak tinggal dia, benar-benar tak molek yang kita duduk hidup dengan dia sepanjang tahun, kita minta berdoa kepada Ta'ala, tahun ini, Ramadan pada tahun ini, kita nak tinggal benar ni. Benar yang aku duduk hidup dengan dia semua. Benar yang duduk hidup dengan dia. Kalau seorang dia malas semaya, niatlah pada hari ini, kata aku, nak rajin semaya, rajin beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bulan Ramadan, bulan Syaban yang kita sedang berada sekarang adalah bulan yang sangat mulia juga, yang mana adalah bulan yang manusia ramai lupa lalai daripada bulan yang mulia ini, seperti mana Nabi SAW riwayat. Nabi SAW riwayat dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud, yang mana hadis ini ditashih ataupun dihukum sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW kata, "Dzalika syahrun taghfulun nas fihi anhu." Bulan yang manusia ramai lalai, lupa harga dia, lupa kata bulan Ramadan, gapo ada kelebihan dia, yang mana Nabi SAW kata bulan ini dia adalah bulan baina Rajab wa Ramadan. Dia terletak di tengah di antara bulan Rajab yang telah lepas kita telah lalu, dan juga bulan Ramadan yang kita akan jumpa. Dan juga Nabi SAW kata, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Dan juga wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Nabi SAW kata bulan ini adalah bulan yang Allah Ta'ala akan akad amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akad amalan kita nak ke langit. Dan juga Nabi kata, aku suka nak amalanku ni akid naik kepada langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dengan hal keadaan aku ni berpuasa. Dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW, yang mana hadis itu dicerita oleh isteri dia, kekasihan dia, Aisyah radhiyallahu anha, cerita bahawa Nabi SAW ni sangat bersungguh dengan puasa pada bulan Syaban ini. Bulan Syaban Nabi puasa. Aisyah kata, kadang-kadang aku tengok Nabi puasa ni sampai kau tidak ada hari mana yang Nabi buka puasa. Puasa nak hari. Itu nak kata Nabi SAW, Aisyah kata, bulan inilah, tidak ada bulan mana selepas daripada Ramadan yang Nabi SAW puasa banyak sekali, yang Nabi SAW puasa sepenuh bulan selepas daripada Ramadan, iaitu bulan Syaban. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjuk bahawa kelebihan bulan Syaban yang kita sedang berada sekarang ada kelebihan. Yang pertama yang kita dah baca tadi, Allah Ta'ala akad amalan naik ke langit. Dan juga Nabi suka nak amalan Nabi sendiri akad naik ke langit dengan hal keadaan dia ni sedia-sedia duk puasa. Nabi duk puasa, suka Nabi amalan akad naik langit. Ini hadis yang sahih. Maka kita banyaklah beramal, banyak berpuasa sunat. Siapa yang belum qada, qadalah. Qada pada bulan Syaban ini, sebelum bulan Ramadan akan datang. Kita sungguh qada, kita ingat berapa hari yang kita putus, yang kita tinggal, yang kita buka puasa pada bulan Ramadan yang lepas, maka kita puasalah qada kita, puasalah qada kita pada bulan Syaban ini. Ada orang tanya juga, boleh ke tak kita nak niat puasa sunat serta dengan puasa qada? Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang lebih afdal, yang betul sekali ulama kata, puasa qada adalah puasa yang wajib yang kita kena puasa, dan juga puasa sunat adalah puasa sunat saja. Kita tengok di antara dua puasa ni tak sama. Puasa pertama adalah puasa wajib yang kita qada pada bulan Ramadan yang lepas, dan juga puasa sunat. Yang lebih betul dan juga yang lebih afdal, iaitu kita niat puasa qada sahaja. Niat kita puasa sahaja, maka puasa sunat tu biar hari lain. Kita usaha untuk
sepernakan puasa yang kita putusnya, puasa yang kita kurang pada bulan Ramadan yang lepas dulu sebelum kita nak puasa sunat. Itu ulama kata al-afdal kita puasa qada wa habis dulu, selepas itu kita niat puasa sunat. Selepas itu kita niat puasa sunat. Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang hebat, mati pada korun yang ke-8. Ibn Rajab dia kata bulan Syaban, bulan Syaban, kalaulah puasa bulan Syaban ini ada kelebihan banyak lebih daripada puasa pada bulan Ashhurul Hurum, bulan hari-hari yang dulu. Bulan mana bulan hari? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan orang mengata bulan hari. Ibn Rajab Hambali kata puasa pada bulan Syaban lebih afdal, lebih baik daripada kita puasa pada bulan hari-hari yang lepas. Kerana puasa yang lebih afdal iaitu puasa semasa hampir dengan bulan Ramadan. Sama ada belum bulan Ramadan, sama ada lepas bulan Ramadan. Iaitu sebelum bulan Ramadan, apa? Puasa bulan Syaban. Syaban adalah bulan yang datang sebelum daripada bulan Ramadan, dan juga bulan yang datang selepas daripada bulan Ramadan iaitu bulan Syawal. 2 bulan ini Ibn Rajab Hambali kata adalah afdal seperti kita maya sunat. Kita maya fardu, sunat yang paling afdal kali iaitu sunat yang dinamakan sunat ar-rawatib, iaitu sunat yang kita tunai sebelum solat waktu wajib dan juga selepas waktu wajib. Seperti kita maya zuhur, semaya sunat sebelum zuhur dan juga semaya sunat selepas zuhur. Ini seumpama kelebihan dia sama dengan kita puasa. Puasa sebelum bulan Ramadan iaitu bulan Syaban dan juga selepas daripada bulan Ramadan iaitu bulan Syawal. Itu Ibn Rajab Al-Hambali dia umpama. Dia umpama bahawasa puasa bulan Syaban ada kelebihan seperti kita kita maya sunat, kerana dia terletak sebelum bulan Ramadan, sebelum kita nak tunaikan wajib puasa kita bulan Ramadan. Kerana hikmat gapo kelebihan untuk kita sunat kita puasa bulan Syaban, bulan sebelum Ramadan, dan juga bulan Syawal, bulan selepas daripada bulan Ramadan. Kerana puasa sunat inilah akan ditapung, orang kata ditapung ataupun menyempurnakan puasa wajib kita pada bulan Ramadan. Kalaulah bulan Ramadan kita kurang celah mana, puasa sunat inilah akan ditapung, puasa kita ni akan jadi puasa yang sempurna insya-Allah. Itulah senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita sekarang duduk semasa kita orang kata duduk semasa bulan Syaban, bulan yang sunat kita untuk kita puasa sunat. Lebih-lebih lagi puasa qada, kita teruslah kita untuk qada puasa kita. Itu amalan yang disunatkan, yang digalakkan pada bulan Syaban. Dan juga di antara amalan yang disunatkan untuk kita iaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kerana as-salafus salih dulu, sama ada Imam Malik dan juga orang-orang yang lain, apabila masuk bulan Syaban, kadang-kadang mereka itu tinggal ngajar mereka, tinggal majlis ilmi mereka untuk nak mengadap kepada Al-Quran, untuk nak mengadap Quran, baca Quran, untuk nanti nak terima bulan Ramadan, bulan yang unzila fihi Al-Quran, yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Itu ulama-ulama dulu. Sunat juga kita untuk memberat dengan kita membanyak baca Al-Quran, untuk kita nak warm sebagai som ataupun latih kita untuk nak berjumpa dengan bulan yang diturunkan Al-Quran. Itu di antara amalan juga. Maka banyaklah amalan yang disunatkan kita untuk kita jagakan amalan itu. Mudah-mudahan insya-Allah amalan kita yang kita sedang buat ini, dan juga kita niatlah bahawa kita sedia-sedia duduk nanti bulan Ramadan, insya-Allah minta Allah Taala kita jumpa dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itulah kelebihan amalan yang wajib, amalan yang sunat, yang sabit daripada dalil-dalil yang sahih daripada hadis Nabi SAW. Manakala benar-benar yang pelik pun banyak juga dalam bulan Syaban. Bulan Syaban, benda yang pelik-pelik banyak juga yang berlaku dalam bulan Syaban ini. Seperti bulan nisfu Syaban, malam nisfu Syaban, yang kita dah royak dulu.
royak perkataan Imam Nawawi. Insya-Allah hadis yang warid ataupun sabit mengenai dengan amalan-amalan yang tidak disunatkan, amalan yang tidak ada asal daripada sunnah Nabi SAW ataupun direka oleh satu golongan pada bulan Syaban ini, insya-Allah kita akan mari baca pada minggu depan. Minggu ini kita tahu kata kita sekarang duduk bulan Syaban. Kerana satu orang, kerana setengah orang ni dia tak khabar lagi kata dia ni duduk dalam bulan Syaban, duduk ralik, duduk suka, duduk main lagi. Nah, dia tak khabar kata tinggal beberapa hari sahaja bulan Ramadan akan mari cari dia. Kadang-kadang satu orang walaupun masuk bulan Ramadan pun dia tak khabar, dia tidak bersungguh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyadzubillahi min dzalik. Maka sangat rugilah dia. Sangat rugi kalaulah Ramadan datang dan juga dia keluar, dia Ramadan lepas dengan hal keadaan dia tidak dapat apa-apa pun daripada bulan Ramadan, sama ada maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu taala, sama ada rahmat daripada Allah Subhanahu taala, ataupun itqun minan nar, bebas daripada api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Kerana orang-orang yang Ramadan datang dan juga dia keluar daripada bulan Ramadan dengan secara kosong, seperti dengan sumuk yang masuk dari saka, dan juga semasa duduk di saka ni tak boleh makan saka sikit pun, keluar dengan dahaga, dengan lapar, kerana tidak makan benda yang berada dalam saka itu ataupun dalam bunyi saka, dalam catung saka. Ya, kerana dia masuk gi, dia keluar dengan tidak dapat apa-apa pun. Dia akan rugi. Orang yang keluar daripada bulan Ramadan tidak dapat keampunan, rahmat daripada Allah Ta'ala, bebasan daripada api neraka, seperti sumuk yang masuk dalam saka, keluar dengan hal keadaan lapar dan juga dahaga. Waliyadzubillahi min dzalik. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita berada bersama dengan hadis hari ini pada hadis 17. Hadis 17 yang mana mengenai dengan kita kena buat baik kepada setiap perkara, setiap benda yang kita jumpa di dalam hidup kita. Kerana agama Islam adalah agama yang mulia, adalah agama yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata dalam Quran, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa agama di sisi Allah Taala iaitu agama al-Islam. Tidak ada agama yang lain. Kalaulah kita jadi satu orang yang sungguh dengan mempelajari Islam dengan sebenar, Islam yang melalui daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, kita akan jumpa bahawa Islam adalah agama yang cantik, agama yang mulia, agama yang penuh dengan rahmat, seperti Allah Ta'ala kata, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala tidak, hatta Nabi SAW sebagai utusan ataupun Rasul, Tuhan yang Allah Ta'ala hatta untuk sebarkan risalah al-Islam ini, melainkan untuk jadi rahmat kepada sekalian anak. Sama ada manusia sendiri, sama ada binatang, sama ada benda-benda yang ada keliling kita, Allah Ta'ala suruh kita ihsan, ihsan kepada dia, buat baik kepada dia. Kita dah kenal, kita dah baca dulu hadis al-ihsan. Gapo dia ihsan dulu? Kita ingatlah bahawa al-ihsan bagi kepada dua bahagian. Yang pertama, al-ihsan ilal khaliq. Kita buat baik kepada Allah, orang yang cipta kita. Tuhan yang cipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ihsan kepada Allah? Seperti mana kita baca hadis Al-Jibril dulu, yang mana Jibril tanya Nabi SAW, mari datang dengan Nabi dengan rupa manusia, rambut hitam, baju sangat putih. Siapa kau Umar kata, la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tengok kepada dia ni bukan daripada kalangan kami. Tengok kata dia musafir mari jauh pun tidak ada kabut-kabut ataupun benda-benda yang lekat baju dia tunjuk bahawa dia musafir daripada tempat jauh, bukan. Malaikat tanya, mal ihsan fa akhbirni al ihsan. Suruh Nabi SAW royak mengenai dengan ihsan. Nabi SAW kata, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini adalah ihsan ilal khaliq. Kita buat ihsan, buat kebaikan, buat khamdi kepada Allah SWT dengan kita beribadat kepada Allah SWT. Bagaimana ibadat?
Ibadat seumpama kata kita nampak Allah SWT. Kalaulah kita tak nampak Allah, kita ingatlah bahawa Allah Ta'ala nampak kita. Ini adalah martabat ihsan, martabat yang paling tinggi, yang susah kadang-kadang kita nak dapat ataupun sampai kepada peringkat ini. Semasa kita semaya, berapa banyak daripada kalangan kita yang dia ingat martabat ihsan. Duk semaya takbir Allahu Akbar, paling kepada kiblat, dia niat, dia ingat dari hati dia, kata dia sedang duduk diri di depan raja yang jadi raja kepada semua raja dalam dunia ini, Malikul Muluk, iaitu Allah SWT. Dia semaya, dia ingat bahawa Allah Ta'ala duduk tengok dia, Allah Ta'ala nampak dia ataupun dia nampak. Seperti kita masuk pergi jeput nayuk, kita akan masuk jeput dengan secara juruh. Seperti itulah kita kena masuk cari Tuhan kita. Tuhan kepada nayuk yang kita cari, kita kena juruh lebih daripada kita masuk cari nayuk ataupun nayuk abata lagi. Kerana itu adalah Malikul Muluk, raja kepada raja di dalam dunia ini lagi. Bagaimana kita kena ingat martabat ini, iaitu martabat al-ihsan. Dan juga hadis ini kita mari dengar hadis Nabi SAW dulu, yang mana Al-Imam An-Nawawi kata, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah, fa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibhah, wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu, rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim saja. Kita mari tengok takhrij dulu. Takhrij hadis ini, hadis yang minggu dulu kita ayat kata hadis itu, hadis kata Nabi SAW kata la taghdab, jangan kamu marah. Hadis itu diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari sahaja. Imam Muslim tak riwayat bersama dengan Al-Imam Bukhari. Tetapi mari hadis ini, hadis seterusnya, hadis ini diriwayat oleh Al-Imam Muslim sahaja. Dan juga Imam Bukhari tak riwayat bersama dengan Imam Muslim. Dan juga Ibn Rajab Hanbali kata dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dia kata hadis ini ni Al-Imam Bukhari syak satu orang rawi yang riwayat hadis ini dalam sanad. Dia syak kata dua orang ni biasa jumpa sungguh kedak. Biasa jumpa sungguh kedak. Tapi yakin cerak kata dua orang ni hidup semasa tula. Semasa tula dua orang ni hidup. Tapi Imam Bukhari tidak dapat dalil, tidak dapat laktan bahawa dua orang ni biasa jumpa sungguh walaupun satu kali. Ini nak tunjuk bahawa orang berkata syarat kitab Imam Bukhari dan juga syarat yang Imam Muslim letak dalam kitab dia Sahih Muslim tak sama di antara dua orang ni. Lalu itu kita dah royak dulu kata kitab yang paling sahih sekali, kitab hadis Nabi SAW yang paling sahih sekali selepas daripada Al-Quran, iaitu kitab Sahihul Bukhari dan juga Sahihul Muslim. Tetapi apabila kita ngaji hadis, ada di sana pendapat ulama yang selisih bahawa yang mana kitab lebih afdal sekali. Adakah Sahih Imam Bukhari lebih afdal daripada Sahih Muslim, ataupun Sahih Muslim lebih afdal daripada Sahih Al-Bukhari? Kebanyakan jumhur, majoriti ulama, ulama yang paling ramai, jumhur kata Imam Bukhari ataupun Sahih Al-Bukhari lebih afdal, lebih baik daripada kitab Sahih Muslim, dan juga paling sahih daripada kitab Sahih Muslim. Ulama wajak kata di segi syarat-syarat Imam Bukhari lebih kuat daripada syarat Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Salah satu syarat yang panggil kata sangat terik sekali bagi Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia, iaitu kita dah royak dulu kata salah satu syarat nak jadi hadis yang sahih kena ittisal sanad. Sanad kena hubung. Bagaimana sanad kena hubung? Bagaimana sanad kena hubung? Kalaulah 5 orang riwayat hadis ni, guru Imam Bukhari, guru kepada guru Imam Bukhari, kita beri contoh kepada sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian boleh dengar. Seperti hadis pertama yang kita baca dulu, innamal a'malu binniyat. Hadis ini Imam Bukhari riwayat dalam kitab sahih dia, yang mana dia dengar hadis ni daripada guru dia Al-Humaidi, ataupun nama sungguh dia Abdullah
bin Zubair. Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi. Imam Bukhari jumpa sungguh dengan tok guru dia. Guru dia riwayat hadis ni daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Dan juga Sufyan ambil hadis ni, dengar hadis ni daripada guru dia nama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Bukan, ambil daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan juga Yahya ambil daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ambil daripada Alqamah. Alqamah ambil daripada Umar bin Khattab. Dan juga Umar ambil daripada Nabi SAW. Syarah Imam Bukhari yang tak sama ataupun beza di antara Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Imam Bukhari kata, satu orang anak murid riwayat hadis ni daripada guru dia, mesti kena jumpa dua orang ni. Wajib kena jumpa. Kalau sekadar hidup semasa tula, tak biasa jumpa, Imam Bukhari tak riwayat hadis tu. Dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari tak riwayat hadis tu. Tetapi Imam Muslim riwayat kata, kalaulah anak murid sama dengan guru ataupun dua orang riwayat hadis ni, kalaulah dua orang ni hidup semasa tula dan juga dia dua orang ni ada kuasa nak jumpa tetapi tidak biasa jumpa pun boleh. Syarat Imam Muslim kata nak riwayat hadis ni boleh. Itu beza di antara tok guru Imam Al-Bukhari dan juga anak murid Al-Imam Muslim. Syarat tak sama. Lalu tu imam ataupun ulama-ulama yang lain kata Sahih Bukhari lebih sahih daripada kitab Sahih Muslim dengan sebab syarat yang paling kuat daripada Sahih Muslim. Dan juga ada setengah ulama kata, seperti ulama di negeri Maghrib, yang pendapat bahawa sahih kitab Sahih Muslim ni lebih sahih, lebih afdal daripada kitab Imam Al-Bukhari. Dengan sebab kalau kita tengok kepada kitab Sahih Muslim, kita akan jumpa bahawa perbezaan di antara tertib ataupun cara letak hadis di antara Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tak sama. Imam Bukhari kadang-kadang satu hadis dia letak tepat ni gatik, belakang gatik, tengah gatik. Banyak tempat. Satu hadis kadang-kadang dia riwayat dengan banyak-banyak tempat. Tetapi Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih dia akan kumpul hadis mengenai dengan ba'ning, kitab solat ataupun dengan masa waktu-waktu solat, dia akan kumpul satu tempat. Mudah untuk kita nak cari. Dengan sebab itu ulama kata, Imam Muslim kitab Sahih dia lebih baik atau baik, cantik ataupun elok di segi tertib ataupun letak hadis dia. Kalaulah kita nak cari hadis mengenai dengan bab zakat, kita pergi cari bab zakat, kita akan jumpa hadis yang Imam Muslim terletak ataupun letak tempat tula. Letak di satu tempat saja, tetapi banyak hadis yang riwayat mengenai dengan zakat. Itu di antara perbezaan di antara kitab Sahih Muslim dan juga Sahih Al-Bukhari. Bahkan dua-dua orang ni ada hubungan. Imam Bukhari adalah anak tok guru, Imam Muslim adalah anak murid. Tetapi Allah Taala kebaikan di segi kitab tu tak sama. Imam Bukhari syarat dia, penrawi dia, orang ringan hadis dia ni lebih kuat daripada Al-Imam Muslim. Tetapi di segi tertib, letak hadis, cara letak hadis yang paling elok dan juga mudah untuk orang nak baca, orang nak cari, iaitu kitab Sahih Imam Muslim. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ini nak tunjuk bahawa hadis ini yang kita sedang baca, Imam Muslim sahaja yang riwayat. Imam Bukhari tak riwayat sama dengan Al-Imam Bukhari, dengan sebab Imam Bukhari ni syak. Tak cerak kata satu rawi, satu orang riwayat hadis ni dia jumpa sungguh kedak dengan tok guru dia yang dia ambil hadis. Dia syak lalu dia tinggal hadis ni tidak boh dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Gapo yang kita dapat? Gapo yang kita dapat? Iaitu kita dapat bahawa ulama dulu nak cek, nak masuk satu hadis, nak orang kata hukum satu hadis, kata ini adalah hadis yang sahih, bukan benar-benar yang mudah. Jaga sangat jaga, tapih sangat tapih untuk tak sewi ada hadis, mana-mana hadis yang campur dengan benar yang bukan daripada hadis Nabi SAW sampai kepada kita.
maka tidak ada jalan lain kita, iaitu kita doa kepada Al-Imam Bukhari, kita berdoa kepada Imam Muslim rahimahumullah, dengan sebab jasa mereka, dengan sebab usaha mereka himpun hadis-hadis yang sahih sampai kepada masa kita sekarang untuk kita nak mempelajari, memahami dan juga beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Kita raya sama bahawa hadis sahih adalah rezeki yang Allah Ta'ala memberi kepada kita. Orang-orang dulu tak seperti kita. Nak dapat satu hadis yang sahih bukan cara mudah seperti kita. Kita hari ni nak jumpa, nak cari hadis sahih saja, kita kembali kepada kitab yang ulama kata kitab ni adalah kitab yang kumpul ataupun himpun hadis yang sahih saja, seperti Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini cara mudah sangat yang kita dapat masa kita sekarang. Tetapi orang dulu tak sama dengan kita. Dia dengar satu hadis, belum tentu lagi bahawa hadis ini adakah hadis sahih ataupun tidak. Kena sebab, kena semak, kena cek pula sekali lagi. Riwayat ataupun rawi yang riwayat hadis ini, adakah semua disikah ataupun cukup dengan syarat-syarat yang kelima ataupun 5 syarat yang kita dah royak kepada sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka hadis ini diriwayat oleh satu orang sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Yang mana Shaddad riwayat hadis ini daripada Nabi SAW. Nabi SAW sabda ataupun Nabi SAW berkata, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Ta'ala tulis ataupun fardu suruh kita buat baik pada setiap perkara yang kita jumpa ataupun kita hidup bersama dalam hidup kita. Ala kulli syai, Allah Ta'ala, Nabi SAW raya. Al-ihsan kita dah raya tadi, bagi kepada dua, buat baik kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang cipta kita, dengan kita sungguh beribadat kepada Allah SWT. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan kepada Allah SWT. Tetapi dalam hadis ini Allah Ta'ala suruh ihsan fi kulli syai. Ihsan kataba, banyak ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala raya dalam Al-Quran, kalimah kataba ataupun kutiba, seperti ayat yang kita dengar semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba ataupun kataba di fardu ataupun Allah Ta'ala fardu kepada kamu. Menunjuk bahawa kataba di sini kebaikan yang Allah Ta'ala suruh kita buat baik kepada benda-benda yang kita jumpa. Sama ada benda tu benda yang ada nyawa, manusia, binatang ataupun pokok-pokok kayu, Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW suruh kita buat baik. Suruh kita buat baik. Itu kepada al-khalq, makhluk semua yang duduk keliling kita, Allah Ta'ala suruh buat baik juga. Itu agama Islam. Agama yang suruh buat baik kepada orang. Walaupun orang yang kita nak buat tu, dia buat jahat kepada kita. Itu islah haja kita. Islah haja kita. Tetapi pada hari ini, sifat al-ihsan kepada al-khalq jarang dijagakan ataupun diguna. Seperti orang yang kerja dakwah. Contoh, orang yang kerja dakwah, orang yang kerja berdakwah, orang yang kerja kita dakwah orang lain, sama ada melalui dengan ceramah dia ataupun ngajar dia kepada orang lain, kadang-kadang sifat al-ihsan tidak ada. Ataupun satu orang pendakwah, satu orang da'i, dia lupa kadang-kadang semasa ini dia sahaja yang kira kata kena ataupun betul, tetapi dia tidak ihsan kepada orang. Pada orang lain dia kecek huduh bang, kecek tak molek kepada orang lain, kerana dia lupa sifat al-ihsan. Sifat al-ihsan Allah Ta'ala suruh kita buat, sama ada benda tu ada benda nyawa, sama ada benda tu benda binatang, suruh buat. Dan juga kita akan baca seterusnya daripada hadis ini, yang mana Nabi SAW ayat kata, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Apabila kamu nak bunuh satu-satu orang, maka kamu bunuh secara eloklah. Bunuh mana-mana. Seperti bunuh, seperti mana? Seperti bunuh, orang kata al-qisas, bunuh balas. Hukum bunuh balas dalam syariat Islam. Kalau orang yang diamanah untuk qisas,
untuk orang pacar tekok orang yang buat salah, dan juga dihukum bunuh ataupun qisas betul dengan cara syariat Islam, maka dia kena ahsin, kena buat baik. Wa'wi molek, jangan menzalimi. Dengan sebab itu dalam Islam ada satu perkara yang Nabi SAW larang. Nabi SAW larang apa? Al-muslah. Al-muslah ni macam mana? Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW larang, naha an-Nabi SAW anil muslah. Bagaimana muslah, kita nak beritahu ataupun nak syarah kepada sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Seperti kalaulah kita berperang dalam satu peperangan, dan juga satu orang itu dia jahat, dan juga kita pergi bunuh dia mati dalam peperangan, dan juga dia mati depan kita, dia dah mati. Tetapi kita fikir dalam hati kata, orang ni jatuh ni jahat, aku sakit hati, kita gemik pedang, kita tata ya racun mayat dia, itu orang panggil muslah, dia dah mati. Islam tak menggalakkan seperti ini. Islam tak hajar kita seperti ini. Walaupun kita diamanahkan untuk bunuh orang, Islam hajar kita fa ahsinul qitlah. Bunuh orang pada mana we elok, we molek, jangan zalim. Jangan binasa orang, jangan buat orang panggil buat teraman orang. Itu contoh yang Allah dan juga Nabi SAW menggalak kita sebagai orang Islam. Dan juga Nabi royak contoh yang kedua, Nabi SAW royak kata wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhah. Dan juga apabila kamu sembelih, melih satu binatang, melih ayam, melih itik, melih lembu, melih semasa kita udhiyah, Nabi SAW suruh kita ni fa ahsin, buat baik juga. Dua perkara ini, sama ada bunuh sama ada melih, adalah contoh daripada Nabi SAW. Contoh saja. Sebenarnya dalam Islam, Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW suruh kita buat kebaikan setiap perkara sekadar kita mampu. Seperti kita buat baik kepada ibu bapa, kita kena buat baik. Fa ahsin, kena birrul walidain, buat baik. Kita buat baik kepada orang yang kata orang susah, kita kena ahsin, kena usaha buat baik molek sekali sekadar kita kuasa. Balah mana, sekadar mana kita boleh buat baik kepada anak yatim, orang susah, kita buat fa ahsin. Di sini ulama kata bihasbi qudrah. Kita ada kuasa, kita ada mampu sekadar mana, kita buat sekadar tu. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah Ta'ala sekadar mana yang kamu mampu nak bertakwa kepada Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu Allah Ta'ala tak suruh satu hamba buat satu perkara, malaikat Tuhan tengok dah, kata dia ni gagah, sekadar dia ni mampu, dia ni sekadar ni saja. Buat. Buat. Itu Islam hajar kita, suruh kita buat baik kepada setiap perkara. Setiap perkara. Dan juga mengenai dengan sembelah ataupun kita kecek pertama itu, iaitu bunuh dulu. Ulama khilaf banyak, balah mana nak bunuh balah. Setengah pendapat kata seorang ni mati, balah mana dia kena bunuh. Misalnya dia kena bunuh kena bedek, orang yang bunuh dia kena qisas, bunuh balah ni kena bedek juga. Orang yang mati ni mati dengan sebab kena tai dengan barang berat, batu baik atau besi, orang yang bunuh dia kena hukum dibunuh qisas balah dengan pegang batu ataupun dengan bedek juga, dengan besi juga. Orang mati balah mana, dia pun kena mati, kena qisas seperti itu juga. Tetapi setengah ulama kata cara yang mudah yang Islam menggalak sekali, iaitu pacang tekak. Pacang tekak itu benar yang cepat sekali, kerana tidak zalim. Pacang tekak pop sekali dia mutuh. Seperti mana Nabi SAW wajak kata, selepas daripada perkataan itu, Nabi SAW wajak kata, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Syafratahu ni Nabi SAW wajak kata, benar yang kita nak guna untuk nak bunuh orang baik, kalau kita pacak tekak, ataupun kita nak sembelih binatang baik, pisah kita, alat kita yang kita nak guna ni, Islam galak untuk
untuk buat tajam, mentajamkan alat-alat itu dulu. Kerana apabila kita main benar ataupun alat yang tupur, anak yang tidak molek, kita pergi bunuh, dia akan tak mati. Seperti kita guna pisau yang tidak tajam. Dan juga kita pergi sebelah ayam, bagaimana ayam nak mati? Ayam disembelih dengan pisau yang tupur, dia nak mati, dia kena nanti masa yang lama. Dan juga semasa dia mati, nak selak, nak mati setengah itu orang yang kata dizalimi. Islam tak hajar zalim. Islam hajar kena pisau kita kena tajam. Apabila kita sembelih satu kali, dan juga binatang itu akan mati terus secara cepat. Itulah Islam galak untuk binatang itu tidak merasa zalim dengan sebab kita ataupun sebab anak kita yang tidak molek, yang tidak kita cedek ataupun tidak tajam. Itu Islam hajar. Dan juga yang kedua, Nabi SAW yang kata wal yurih dhabihatahu. Wal yurih di sini ni qawiyah wa sur'ah, wa cepat, wa kuat dan juga cepat sekali. Seperti kita semalam ayat, bukan kata heret pisah kau sikit. Tak. Nabi SAW kata wal yurih, wa cepat, wa kuat dan juga wa cepat. Jangan binatang itu rasa zalim dengan sebab kita ni lama ataupun lewat. Lama ataupun lewat, lila ataupun melewatkan sembelih kita kepada binatang itu. Itu Islam tak hajar. Kerana adab ataupun cara adab yang Islam hajar semasa kita nak sembelih binatang ni, ada adab yang Nabi SAW hajar. Di antara pertama, benar yang pertama yang kita kena ada semasa kita nak sembelih. Di antara adab yang Islam hajar, iaitu kita nak ikhlas dalam hati kita. Tak boleh kita sembelih ayam ni tidak sebut nama Allah Ta'ala ataupun tidak kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li ghairillah wa ma uhilla li ghairillah. Sembelih kerana lain. Hak ni benar ni salah. Kerana kita sembelih kerana orang mati kata, kerana pohon kayu tu kata, kerana tokong tu kata. Ini benar yang Islam tak hajar. Benar yang membawa kita kepada syirik waliyadzubillah min dzalik. Dengan sebab itu, adab yang Islam hajar, kita kena ikhlas. Dan kita kena ikhlas niat kita, kata kita sembelih binatang ini ataupun kita bunuh balah orang yang bunuh orang lain mati ini, kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kedua, alat kita yang kita kena lihat tadi, alat kita ni kita kena tajam. Sama ada qisas baik, sama ada sembelih binatang baik. Kalau seperti hadis ini yang Nabi beri contoh kepada kita, bahkan al-ihsan bukan dalam kita nak bunuh satu orang qisas, qisas hukum balah ataupun kita nak sembelih binatang sahaja. Al-ihsan binatang yang lain, pokok kayu yang lain, bina yang lain, Islam tak hajar kita memusnah ataupun merosakkan benda-benda itu. Kena jaga baik-baik. Itu Islam yang hajar. Islam hajar macam tu. Maka Nabi hajar kita alat yang kita nak guna, kita kena kita kena cedai molek, kena witajar dia untuk apabila kita nak guna tidak menzalimi binatang ataupun benda-benda yang kita nak guna itu. Dan juga semasa kita buat tajam alat-alat kita ataupun pisau kita, jangan binatang nampak. Semasa kita nak sembelih ni, kita ambil pisau, kita tajam dengan batu depan binatang. Binatang duk tengok kita asah, itu Islam tak hajar. Islam tak menggalak. Nabi tak galak kita buat seperti itu. Kerana Allahu Akbar, ini adalah tunjuk bahawa rahmat Islam kepada binatang. Kerana binatang ni dia tengok pisau. Walaupun kita kata binatang tidak ada otak, tidak ada fikiran, tetapi dia tahu kata pisau, benda yang dia akan kena meleh itu adalah salah satu menzalimi binatang yang kita nak bunuh juga. Allahu Akbar. Ini Islam. Allahu Akbar. Islam, agama kita, agama Allah Ta'ala yang hajar kita seelok-elok agama. Hajar kita al-ihsan walaupun kepada binatang. Dan juga di antara adab yang Nabi SAW hajar kita, kita sebut nama Allah Ta'ala semasa kita sembelih. Kita kata bismillah, Allahu Akbar. Ulama kata cukup kita kata bismillah,
tak pasti kita kata Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Kerana Ar-Rahman, kalimah Ar-Rahman dan juga kalimah Ar-Rahim tak sepatut sebut semasa ini. Bukan tempat munasabah dengan sebut. Kerana kita sedia nak bunuh binatang ataupun sembelih binatang. Maka kita baca Bismillah, Allahu Akbar. Itu adab yang Islam hajar semasa kita nak sembelih binatang. Yang kelima, iaitu kita semasa kita nak memelih ni, kita paling muka kepada kiblat. Paling muka kepada kiblat itu sunnah yang Nabi SAW hajar. Dan juga yang keenam, kalaulah semasa kita sembelih lembu pada hari raya Aidil Adha, kadang-kadang suatu tempat lembu nenek ekor, 7 ekor, 8 ekor. Semasa kita sembelih lembu yang pertama, ekor yang pertama ni, kita jangan lembu yang kedua tu nampak kata kita sembelih yang pertama. Sembelih lembu yang pertama, jangan lembu yang kedua ataupun yang ketiga nampak semasa kita sembelih lembu yang pertama. Allah islah hajar, molek sangat hajar kita rahmat kepada binatang. Tak se binatang wasa gerung. Apabila kita sembelih binatang yang pertama dan juga binatang yang kedua, dia tengok bisa yang kita sembelih ataupun cara kita sembelih ataupun lembu yang pertama di sembelih dan juga duk gelapa-gapa. Islah hajar paling baik. Dan juga semasa kita sembelih, jangan kita sembelih sama ada ayam, itik ataupun lembu, jangan tekak dia dan juga jasad tubuh dia ni lucu. Putuh, orang wanita tekak dia putuh. Pala satu chin ataupun tekak ataupun tubuh dia satu stokor. Jadi becek dua tu tak boleh. Itu Islam tak ajar. Melainkan selepas daripada dia mati dah, lembu itu mati, itik itu mati, kita nak tekak pada dia tu, itu tak apa. Itu adab yang al-Islam hajar kepada kita. Itu al-ihsan. Al-ihsan Islam hajar kepada kita. Kita ingatlah bahawasa sumu kita jangan menzalimi sumu. Binatang yang kecil-kecil kita jangan menzalimi, kita kena buat baik. Kita kena buat baik kepada binatang. Kita tak dengarkah satu cerita yang sabit daripada hadis Nabi bahawasa satu orang perempuan yang berzina dan juga dia makanan, minum air, satu air kepada anjing, dan juga dia dapat masuk syurga dengan sebab dia air kepada anjing. Kerana anjing ni jalan depan dia dengan nganggur mulut dahga air, lapar air, dia ambil air, cebok air, ke anjing air minum. Dan juga dia dapat masuk syurga dengan sebab dia minum. Itu contoh yang baik, contoh yang menggalak kita untuk buat baik kepada manusia, kepada binatang, walaupun binatang. Contoh yang tidak molek, yang peringatan kepada kita, satu orang perempuan juga yang dia kurung satu anak kucing, tak makan, tak minum, sampai ke anak kucing dia mati dengan sebab dia kurung, dengan sebab dia tidak makan, dengan sebab dia zalim, satu orang perempuan. Dan juga dengan sebab dia kurung anak kucing ini mati, menyebabkan dia masuk syurga, masuk neraka, waliyadzubillah min zalik. Ini dua-dua contoh yang nak tunjuk bahawa Islam hajar kita, suruh kita buat baik. Hajar kita, suruh kita buat baik kepada benda-benda yang duduk keliling kita. Seperti mana hadis Nabi SAW ayat ni yang kita sedar baca, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Ta'ala telah memfardukan telah suruh kita untuk kita buat baik kepada setiap perkara yang kita jumpa, sekadar kita mampu. Kerana kemampuan sama, kuasa satu orang ni tak sama. Kadang-kadang orang ni boleh buat banyak sikit, kadang-kadang kita seorang ni boleh buat setengah ni. Kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah Ta'ala sekadar kita kuasa. Itulah kita sekadar kata cukuplah kita pada hari ini mengenai dengan hadis ini, hadis yang pendek, hadis yang baik, hadis yang menggalak kita suruh kita buat baik kepada orang-orang, buat baik kepada benda yang duduk keliling kita. Kita buat baik kepada Allah Ta'ala, iaitu beribadat kepada Allah Ta'ala dengan martabat yang tinggi, martabat yang kita seumpama kita nampak Allah Ta'ala duduk depan kita, dan juga kepada manusia. Kita buat baik kepada manusia, buat baik kepada binatang, umpama kata Allah Ta'ala duduk tengok kita.
kita ingat semasa kita buat baik kepada manusia atau makhluk yang lain, kita ingat bahawa Allah Ta'ala duk tengok kita. Allah Ta'ala rahmat orang ini, dan juga Allah Ta'ala rahmat kepada makhluk dia, dan bagaimana apabila hamba dia rahmat kepada makhluk dia seperti mana Allah Ta'ala rahmat, bagaimana Allah Ta'ala tak cinta orang-orang itu, maka kita berdoa Allah Ta'ala kita jadi orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi apabila Allah Ta'ala kasih kita, cinta kita, kita akan dapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita nak, kerana salah satu anak kunci yang nak membawa kita masuk syurga, iaitu anak kunci yang dinamakan al-maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah Ta'ala. Kita tak jumpa Allah Ta'ala dengan hal keadaan kita ni banyak dengan dosa-dosa. Kita usaha cari jalan, banyak amalan yang Allah Ta'ala melia kepada umat Nabi Muhammad SAW. Banyak amalan yang kita buat sedikit saja, tetapi apabila kita buat, kita akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Benar-benar banyak. Contoh dia seperti kita semaya. Dalam semaya ada dua tempat yang apabila kita baca dia sama dengan perkata malaikat, seperti kita Nabi SAW yang kata, siapa yang takmin apabila ammanal iman fa aminu, apabila iman kata amin dalam solat, dan juga kita amin, Nabi SAW yang kata takmin pihak ataupun amin sesiapa satu orang yang dia kata, dan juga sama dengan amin malaikat kata amin juga, dia berkata amin juga, kata sama dengan malaikat. Nabi SAW kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia diampun dosa-dosa dia dulu tu, diampun dosa-dosa kecil. Walaupun dosa kecil, kita usaha amalan ini. Apabila dosa kecil kita, dosa besar akan hilang sedikit-sedikit. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua, sami'allahu liman hamidah. Apabila kita kata sami'allahu liman hamidah, sama dengan malaikat kata juga, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Ghufira lahu, diampunkan dosa kita. Selepas solat, Nabi SAW riwayat dalam hadis Sahih Muslim, siapa yang dia kata selepas maya solat fardu 5 waktu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan juga Allahu akbar 33 kali, jadi 9 kali, dan juga kali yang keakhir dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW kata Allah Ta'ala akan ampun dosa dia walau mithlu zabadil bahr, walaupun dosa dia ni seperti buih yang berada di dalam laut. Allahu akbar. Ini amalan yang kecil yang Allah Ta'ala mulia umat Nabi Muhammad SAW untuk jadi satu mulia yang tidak berjumpa pada umat-umat yang dulu. Kita buat sedikit, buat amalan yang kecil, amalan yang sedikit saja, tetapi ganjaran yang kita akan dapat daripada Allah Ta'ala sangat besar, sangat hebat, sangat mulia. Inilah kita banyak bersyukur, banyak beribadat kepada Allah Ta'ala, walaupun sampai bekak kaki seperti mana Nabi telah buat contoh tauladan kepada kita. Itulah kita pada hari ini. Gapo yang tidak salah, gapo yang betul, gapo yang betul itu daripada Allah dan juga Nabi SAW, dan juga gapo yang kurang itu daripada ilmu saya, dan juga gapo yang salah itu daripada syaitan dan juga waswas bisikan syaitan kepada kita. Maka kita minta melindungi daripada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itulah kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.